A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Tak. Baik, kat mana kita berhenti tu? Wa unabihu tu kan? Okey, kita terus situ wa unabihu ila anna al-qa'idata al-usuliyah al-khas yuqaddamu 'ala al-'am la taqsur al-khas 'ala alladhi 'arafnah biqaulina al-lafdhu alladhi la yadullu 'ala al-istighraq bal tashmaluhu wa tashmalu al-khas al-idafi alladhi huwa lafzun 'am fi nafsihi walakinahu bil qiyas ila ma fawqahu yakunu khasan. Baik. Jadi sebelum ni dia dah terang dah makna khas dan pembahagian khas kepada dan khas dan juga takhsis dan pembahagian takhsis kepada dua, muttasil dan munfasil. Lepas tu dia ada sebut bahwasanya al-khas yuqaddamu 'ala al-'am. Khas didahulukan atas am. Kemudian dia nak bagi tahu kat sini sebagai peringatan lah, dia kata wa unabbihu, aku nak peringatkan kepada bahwasanya al-qaidah al-usuliyah, kaedah usuliyah al-khas yuqaddamu 'ala al-'am tu dia tidak membataskan kepada khas yang telah kami takrifkan. Dia tidak membataskan dia tidak membataskan khas yang kami telah takrifkannya dengan kata kami al-lafzul ladzi la yadullu 'ala al-istighraq. Itu takrif dia dekat di awal dars. Jadi kaedah al-usuliyah kaedah usuliyah al-khas yuqaddamu 'ala al-'am, dia tidak membatas akan khas itu sahaja, bahkan dia merangkumi khas yang ditakrifkan tu dan juga merangkumi al-khas al-idafi. Apa pula khas al-idafi ni? Dia nak terangkan apa tu khas al-idafi. Dia kata wa tashmalul khas al-idafi alladhi huwa lafzun 'am fi nafsihi walakinahu bil qiyas ila ma fawqahu yakunu khassan. Okey, khas idafi ni dia lafaz am. Dia lafaz umum. Satu lafaz yang umum pada diri dia, tetapi dengan dikiaskan, dengan dibandingkan kepada lafaz yang di atasnya, dia tu khas. Maknanya ada satu lagi lafaz yang lain lebih umum daripada dia. Dia umum dan ada satu lafaz lain yang lebih umum. Jadi bila kita kiaskan dia dengan apa yang lafaz di atasnya, maka dia dengan hak atas tu dia dikira sebagai khas. Tapi khas idafi, bukan khas hakiki. Okey, kita tengok contoh. Misal akrimir rijal wala tukrim zaidan. Ini dia nak bagi contoh khas hakiki dulu. Mana yang contoh yang macam sama dia bagilah yang sebelum ni. Akrimir rijal wala tukrim zaidan. Muliakan laki-laki dan jangan muliakan Zaid. Huna Zaid lafzun khas hakiki. Jadi pada contoh ni Zaid ni merupakan lafaz khas yang hakiki. Wal hukmu fi adamil ikram munsabbun ala fardin wahid. Dan hukum pada ketiadaan ikram tu, sebab dia sebut perkataan satu lafaz umum, akrimir rijal, semua laki-laki. Lepas tu dikecualikan wala tukrim zaidan. Wala tukrim zaidan. Jadi kita keluarkan Zaid daripada hukum ikram. Maknanya dia tidak dimuliakan lah. Kan? Jadi hukum ketiadaan ikram ni kita kata berlaku, dia terkena, dia tercurah kena pada satu individu yang satu.
kena pada seorang je lah, iaitu Zaid. Wa qad jara takhsis bainal jumlatain ala ma bayyanahu qabla qalil, dan telah berlaku takhsis di antara dua jumlah ini takhsis munfasil. Takhsis munfasil. Dia dah bagi dah contoh kat atas, boleh tengok balik. Jadi dia kata berlaku takhsis di antara dua jumlah ni atas apa yang telah kami jelaskan sebentar tadi ya. Baik, itu contoh lafaz khas yang hakiki. Maknanya Zaid itu dia bukannya lafaz umum, dia memang lafaz khas. Adapun khas idhafi, dia lafaz umum, cuma bila dikiaskan, bila dibandingkan dengan lafaz yang di atasnya yang lebih umum, maka dia dikira sebagai khas, tapi disebut khas idhafi. Misal, nak bagi contoh ni, qala ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan perempuan-perempuan, isteri-isteri yang diceraikan, hendaklah mereka menunggu, yatarabbasna, hendaklah mereka menunggu dengan menahan diri mereka daripada berkahwin lain selama tiga quru. Maknanya selama 3 kali suci daripada haid. Wa huna al-mutallaqat, ni lafaz mutallaqat di sini lafzun am, merupakan lafaz yang umum, yashmalu kulla mutallaqatin, merangkumi semua perempuan yang diceraikan. Sawaun akanat hamilan aw la, sama ada perempuan yang dicerai itu hamil ataupun tidak. Jadi dia umum lah, dia termasuk dua kata dia makan dua-dua belah. Yang yang hamil ataupun yang tidak hamil. Wal quru jam'ul qur'in wal muradu bihi huna wat tuhur. Quru itu tak ada tu bahasa lah. Quru jamak qur'in, dan murad dengannya adalah, yang dikehendaki dengannya adalah tuhur, suci. Qur'in ke qur'in? Ana tak cuba tengok balik kamus. Tak pasti juga. Misal qala ta'ala, qala ta'ala bawah tu, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Tadi kita tengok ayat tadi, kita faham daripada ayat tadi al-mutallaqat tu jamak. Jamak muhalla bil alif wal lam. Jamak ada alif lam, jadi bagi faedah umum. Min siyaghil umum al-jama' al-muhalla bil alif wal lam. Jadi kat ayat yang pertama ni, maknanya iddah perempuan yang diceraikan, sama ada dia hamil ataupun tidak hamil, 3 quru. Lepas tu datang satu ayat lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Okey, qur'un. Okey, jazakumullah khair. Jadi ayat wa ulatul ahmal, perempuan-perempuan yang mengandung, yang hamil. Allah Ta'ala sebut perempuan-perempuan yang hamil, ajaluhunna, iddah dia, an yad'na hamlahunna. Iddah dia adalah dia dia melahirkan anak dia dalam kandungannya. Ai annal mutallaqah wa hiya hamilun. Ini maksud ayat ni, dia kata perempuan yang diceraikan sedangkan dia hamil, iddatuha, iddahnya tantahi biwad'i hamliha, iddahnya berakhir dengan melahirkan anaknya. La bimururi thalathati quru'in, tidak berakhir dengan berlalunya 3 kali suci. Macam mana pula kita boleh cakap macam ni kan? Sedangkan tadi ada ayat tadi umum, kata perempuan yang diceraikan tu tunggu 3 kali suci. Di sinilah berlakunya takhsis. Di sini kita takdimkan khas, sekarang ni khas al-idhafi ni terhadap am, tadi tu, lebih umum tadi. Kalau ikutkan ni umum juga ni, dia umum, kita boleh panggil dia lafaz am, dalam masa yang sama dia khas idhafi dibandingkan dengan dibandingkan dengan ayat sebelum. Kita tengok penjelasan dia.
Dia kata walafzu ulatul ahmal, dan lafaz ulatul ahmal tu am liidafati ulat ila ma'rifah. Jadi ulatul ahmal tu kita kata lafaz umum. Kenapa lafaz umum? Sebab ulat diidafatkan kepada ma'rifah al-ahmal. Kan? Jadi bila diidafatkan kepada ma'rifah, maka dia bagi faedah umum. Jadi lafaz ulatul ahmal dia kata am kerana diidafatkan ulat kepada ma'rifah, iaitu al-ahmal, fayashmalu kullam mutallaqatin hamilin. Maka dia merangkumi semua perempuan-perempuan yang diceraikan dalam keadaan dia hamil. Okey. Jadi ada dua umum lah kat sini. Umum al-mutallaqat dengan al-mutallaqat al-hamil. Al-mutallaqat dengan ulatul ahmal, yang al-mutallaqat yang ulatul ahmal. Dan kalau kita tengok antara ulatul ahmal dengan al-mutallaqat, dua-dua ni am, tapi mana yang lebih umum? Yang pertama, al-mutallaqat tu lebih umum. Maka nisbah ulatul ahmal dengan al-mutallaqat, ulatul ahmal tu khas idafi. Kita panggil khas idafi. Okey. Kata syarah, wa ma'a umumi ulatul ahmal illa anna hadzal lafza khasun bin nazar ila al-mutallaqat. Jadi dia kata ulatul ahmal tu, walaupun kita kata dia umum, walaupun dia tu lafaz khas dan bagi faedah umum lah kan, kecuali dia kata lafaz ini khas dengan dilihat kepada mutallaqat. Ini dengan dibandingkan lafaz tu al-ulatul ahmal dengan lafaz al-mutallaqat. Dia umum, mutallaqat pun umum, tapi mutallaqat lebih umum. Jadi dibandingkan antara dua tu dia khas. Kan? Dibandingkan antara tu dia khas. Tapi kita kata khas idafi. Bukan khas hakiki. Apa maksud khas bin nazar ila al-mutallaqat? Ai huwa adyaqu madlulan min al-mutallaqat. Jadi dia punya madlul dia tu lebih, kita kata lebih kecil. Afrad dia lebih sikit nak berbanding dengan al-mutallaqat. Macam kita sebut macam dalam di awal kitab itu kan tentang fiqh dan juga ilmu. Fiqh dan juga ilmu lebih khusus daripada ilmu. Maksud dia kata dia punya daerah al-fiqh tu lebih kecil berbanding daripada daerah ilmu. Sebab tiap-tiap fiqh itu adalah ilmu, tapi bukan setiap ilmu tu fiqh. Bawa sana Mat. فنقدم النص الخاص وهو نص أولاة الأحمال يعني على الحكاية yaitu nas ulatul ahmal tu ala nassil am wa huwa nas al mutallaqat. Jadi kita takdimkan nas khas, maksudnya khas idafi, iaitu nas ulatul ahmal tu kita takdimkan di atas nas yang am, iaitu nas al mutallaqat. Apa maksud dia? Ai naj'alu bainahuma takhsisan. Maksudnya kita jadikan di antara dua tu takhsis. Kita ambil yang am, lepas tu kita takhsiskan dengan yang khas tu. Fatakunul hasilah, maka jadilah dia punya hasil dia, natijah dia, hiya al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru illa ulatil ahmal fa ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Kita buat cara macam tariqah amali yang dia ajak sebelum ni. Dia guna istisna tu. Jadi gabungkan antara dua ayat tu. Jadi perempuan-perempuan yang diceraikan perlulah menunggu dengan menahan diri dia daripada berkahwin selama 3 quru, kecuali perempuan yang diceraikan hal keadaan dia tu mengandung, hamil, maka dia punya iddah dia sehinggalah dia melahirkan anak dia. Okey. Wa fil haqiqah waqa'a takhsisuna baina amain. Dan pada hakikatnya dia kata berlaku takhsis di sini di antara dua lafaz am. Kan?
ahaduhuma a'am minal akhar. Salah satunya lebih umum daripada yang lain. Wa huma al-mutallaqat wa ulatul ahmad. Jadi kaedah usuliyah al-khas yuqaddamu 'alal 'am ni, dia merangkumi khas idhafi juga. Dia merangkumi khas idhafi, bukan saja merangkumi khas yang ditakrifkan di awal das. Baik, ta'liqat 'ala nas. Ada jelas yang tu? Jelas kan? Okey, ta'liqat 'ala nas wal khas yuqabilul 'am, makna yuqabilu huwa yunafi. Ay yunafil am. Maksud yuqabilah yunafi, maksudnya khas menafikan am. Maknanya dia lawan bagi am lah. Wa yaqa'u fi muqabalatihi fayuqalu amun wa khas. Wa qasada al-muallif bihadhihi al-ibarati bayana ta'rifil khas bi'ibaratin mukhtasarah. لأنه إذا كان الخاص يقابل العام فيكون تعريفه عكس تعريف العام فيؤخذ منه أن الخاص ما لا يعم شيئين فصاعدا كرجل ورجلين ورجال. Jadi musannif dia maksudkan dengan ibarat dia ni al-khas yuqabilul am, dia nak takrifkan khas, tapi dia nak takrifkan dengan ibarat yang ringkas. Nak takrif dengan ibarat yang ringkas. Tadi dia dah takrifkan am, jadi am khas lawan am. Jadi khas lawan am, maka takrif dia apa? Takrif dia sebaliknya lah, sebalik bagi takrif. Kita terbalikkan takrif am. Kalau am ma ya ummu syai'aini fasa'idan, khas ma la ya ummu syai'aini fasa'idan. Mudah. At-takhsis tamyizu ba'dil jumlah. Dan takhsis adalah membezakan sebahagian jumlah ataupun menceraikan menceraikan sebahagian jumlah, memisahkan sebahagian jumlah dengan satu hukum. Wal maksud Abu Sayyidina Muhammad, wal maksud bil jumlah huna huwa afradul am. Sebut sebahagian jumlah. Apa dia sebahagian jumlah? Dimaksud dengan jumlah di sini adalah afrad bagi am, item-item ataupun objek-objek bagi am. Jadi dia nak tamyizkan, dia nak ketepikan ataupun nak buangkan sebahagian afrad tu. Maknanya dia hukum dia lain. Sebahagian afrad tu hukum dia lain. Wa bil jumlah huna huwa afrad al maqsud bil jumlati huna huwa afradul am mislu rijal. Fahuwa yatanawalu wa yashmalu jumlatan wa jami' afradir rijal. Fatakhsis huna tamyiz ba'di afradil am bi hukmin yukhaliful baqiyah. Jadi takhsis tu dia membezakan sebahagian afrad am dengan satu hukum yang lain, yang mana hukum tu dia berbeza dengan banyak-banyak tu. Mislu akrimir rijal illa zaidan. Seperti akrimir rijal illa zaidan, kecuali zaid. Jadi zaid dia tak termasuk dalam hukum ikram. Dia terkeluarlah. Yang lain-lain banyak-banyak lelaki tu dapat hukum ikram tu, dimuliakan, tapi zaid tak. Sat. Ada orang call pula dah. Okey. Masalah saya nama. Wa bi ibaratin ukhra huwa ikhrajul ba' min hukmil am. Ataupun dengan ibarat yang lain yang lebih mudah, takhsis adalah mengeluarkan sebahagian afrad daripada hukum am. Jadi akrimir rijal, di situ ada hukum yang umum lah. Maknanya akrimir rijal maksudnya semua laki-laki, muliakan semua laki-laki. Jadi hukum tu umum, merangkumi semua laki-laki. Lepas tu kita keluarkan sebahagian afrad, kita keluarkan sebahagian orang daripada kalangan laki-laki itu,
dia tu tidak terima hukum ikram tu. Dia kita keluarkan, sebab itu dinamakan at-takhsis. Ikhrajul ba' min hukmil am. Wa huwa dhamir. Jadi dhamir tu kembali kepada siapa? Dia kata ad-dhamir ya'udu 'alal mukhassis. 'Alal mukhassis wa huwa wa illam yadhkur fil kalam lakinnahu ataupun boleh juga wa illam yuzkar. Wa illam yadhkur musannif lah. Wa illam yuzkar yani al-mukhassis tu. Wa illam yuzkar fil kalam, walaupun mukhassis tu tidak disebut di dalam kalam, lakinnahu mafhumun min at-takhsis. Tapi dipahami daripada takhsis tu. Disebut takhsis kat atas, takhsis tamyizu ba'dil jumlah. Jadi wahwa yani at-takhsis tu muttasilun wa munfasilun. Ini nak isyarat bahawasanya takhsis itu terbagi kepada dua, takhsis muttasil dan juga takhsis munfasil. Apa dia takhsis muttasil? Wa huwa la yumkinu an yastaqilla fil kalam fala yuqal illa zaidan biduni kalamin qablahu. Adanya takhsis muttasil, secara ringkas dia macam yang kita sebut sebelum ni, iaitu takhsis yang tidak boleh berdiri sendiri. Maksudnya dia mesti ada kalam am sebelum dia. Jadi tak boleh kita datangkan illa zaidan tanpa sebut apa-apa lafaz yang am sebelum dia. Kita tak ada apa-apa, kita sebut illa zaidan. Jadi kalam tu tak ada apa, tak difaham. Kecuali ada kalam sebelum dia. Itu kita kata takhsis yang tidak dapat berdiri dengan sendiri. Adapun takhsis munfasil, takhsis yang boleh berdiri dengan sendiri. Wa huwa alladhi yastaqillu fil kalam ay yumkinu an yudhkara bidunil lafzil am. Itu yang boleh berdiri sendiri pada kalam, iaitu boleh disebut tanpa ada lafaz am. Contoh dia, la tukrim zaidan fahuwa khas. Fahuwa khas bi zaidin fayukhassisu akrimir rijal. Jadi akrimir rijal satu jumlah, la tukrim zaidan satu jumlah yang berasingan. Jadi walaupun tak ada akrimir rijal, la tukrim zaidan tu boleh disebut. Itu nama dia takhsis munfasil. Lepas tu kita hubungkanlah antara jumlah yang umum dan juga khas tu. Kita buat takhsis. Kita buat takhsis di situ, dapatlah natijah dia akrimir rijal illa zaidan. Okey. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Habis ya. Sikit ya. Nanti dia akan terangkan pula apa dia takhsis muttasil, jenis-jenis takhsis muttasil dan juga takhsis munfasil. Wallahu ta'ala a'lam.